Selamat sejahtera, Vanakkam Tachahau. Saya Suman Sivam kembali lagi dari channel Kita Rakyat Malaysia. Hari ini saya kembali dengan satu isu Satu isu yang begitu tidak boleh diterima oleh masyarakat, iaitu 500,000 warga negara Bangladesh dihantar ke Malaysia untuk bekerja. Pada bulan Mei ini ada satu kemasukan besar-besaran terhadap warga asing Bangladesh ke Malaysia untuk bekerja. Perkara ini membimbangkan saya. Sebab apa membimbangkan saya? Kita di negara kita dah lah banyak warga asing yang bekerja di sini, buat satu penempatan di sini, penempatan haram, warga yang tidak ada identiti, pelbagai masalah terhadap warga asing ini. Hari ini pula kita dikejutkan dengan satu situasi mengambil pekerja Bangladesh sebanyak 500,000 orang datang ke Malaysia, dan perkara itu pun tidak memberi satu rangsangan kepada ekonomi kita untuk masa ini. Masa ini. Sebab apa saya katakan mereka ini tidak merangsangkan ekonomi kita? Mereka ini datang ke Malaysia untuk bekerja, tetapi apa yang diberikan hak kepada rakyat berkaitan dengan subsidi, benda itu berkaitan dengan rakyat untuk masyarakat negara kita, tetapi hari ini dirampas oleh warga asing yang tidak ada kaitan dengan negara kita. Perkara itu perlu dipandang luas oleh pemimpin-pemimpin negara kita. Jangan duduk parlimen sembang pasal isu politik semasa saja. Ini isu yang paling penting perlu dibangkitkan di parlimen. Mengapa perlunya sebanyak itu datang ke Malaysia untuk bekerja? Kenapa kerajaan tidak memberi satu idea yang boleh membangkitkan anak muda menguasai sektor-sektor warga asing ini? Kenapa kerajaan sendiri tidak mengeluarkan idea untuk menarik minat? Lepas tu katakan rakyat Malaysia ni malas, rakyat Malaysia ni tidak berkenan bekerja buruh, ini tak boleh, itu tak boleh. Sebenarnya rakyat Malaysia ini tidak ada yang malas. Kalau malas tak terbentuknya negara kita ini. Jangan menyatakan negara kita ni malas. Kalau dikatakan tidak cukup pekerja profesional untuk kilang, kalau gaji sama dengan Bangladesh punya gaji, rakyat Bangladesh, rakyat warga asing di Malaysia ini, apa gunanya kita sebagai rakyat di sini? Kita ini rakyat, tapi bila gaji sama tanding dengan warga asing yang datang cari makan di Malaysia, apa perasaan kita? Kalau kegunaan duit, kita lagi banyak guna duit di Malaysia. Kalau orang yang berpendapatan rendah ataupun dikatakan golongan B40, mereka ini bukan selalu pergi melancong. Mereka di sekitar Malaysia saja, dan duit mereka digunakan di Malaysia saja. Macam warga asing datang, dia ambil duit kita, hantar ke negara dia. Ekonomi dia saja bertambah, ekonomi kita merundum sebab kita menghantar duit kepada dia. Lepas tu menyatakan rakyat kita ni tidak boleh bekerja macam tu lah, banyak memilih lah. Macam ni saudara dan saudari, benda ini bukan memilih. Sebenarnya idea-idea yang diciptakan oleh kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, menarik minat itu tak ada. Menarik minat. Lepas tu takkan kami rakyat Malaysia ini duduk di Malaysia nak ambil gaji seperti Bangladesh. Kalau dia RM40 pun boleh sebab duit dia rendah, duit kita tinggi. Kalau kita RM40, apa boleh guna? Apa kita boleh pakai untuk masa keadaan sekarang ini? Dengan harga barangnya mahal, dengan semua kos sara hidup ni meningkat, apa kita boleh buat? Seperti raja pula, dia orang dijaga. Kalau rakyat Malaysia tidak mempunyai lesen, apa kesalahan jalan raya, cepat ambil tindakan. Tapi saya tak pernah tengok pun di mana-mana yang diviralkan warga asing ni sebanyak-banyak ini ditahan di OPS sekatan jalan raya kerana mereka tidak mempunyai lesen ke apa ke. Sekatan-sekatan begitu tak ada, dan sekatan-sekatan terhadap peniaga warga asing besar-besaran pun tak ada. Benda itu berlalu seperti itu saja, sekejap saja berlalu, lepas tu hilang, dan kita akan bangkit balik, lepas tu hilang, bangkit balik, sampai penyudahannya tidak ada satu penyelesaian yang dapat diberikan oleh kerajaan.
ataupun kerajaan negeri, kerajaan persekutuan, tidak kisah, tapi tidak ada penyelesaian. Kita tahu benda itu salah sebab negara kita ini ada 821 akta berkanun ataupun akta undang-undang yang kita selalu katakan akta tu, ya, undang-undang. Kita faham pasal tu, kita bangkitkan, kita rasa tidak puas hati. Macam mana warga asing ni boleh berniaga kedai tepi kedai apa, tepi jalan, kedai runcit, macam mana dia dapat hak tu? Di manakah haknya diberi oleh kerajaan kepada warga asing? Macam mana kita tak faham. Bila tengok warga asing ni tak mana boleh berniaga, kita faham benda tu salah. Tapi apakah tindakan yang boleh kita buat dan apakah penyelesaian yang kerajaan bagi sehingga hari ini? Tidak ada penyelesaian yang diberikan oleh kerajaannya sendiri. Rakyatnya kadang takut. Diorang takut dijaga oleh gangster-gangster lah, seperti mana Selayang kita selalu dengar. Saudara saya Ben Mi selalu bangkitkan isu-isu yang Myanmar, Rohingya berniaga ini. Apakah penyelesaian di Selayang? Tidak ada. Tapi semua orang di sini tahu ada undang-undang, ada akta yang boleh menyelesaikan masalah ini. Dan akta ini dicipta untuk menyelesaikan masalah-masalah manusia. Sebab kita kadang akan lalai, kita akan tersalah langkah. Lepas itu kita akan disabitkan kesalahan, kita akan dihukum dan segala macam. Tapi apa yang boleh buat dengan akta yang sedia ada ni? Itu dikatakan undang-undang boleh dibeli. Kalau akta ini dijaga oleh agensi-agensi kerajaan, kenapa tidak dijalankan dengan begitu tepat? Kenapa leka dengan tindakan? Kenapa leka dengan masalah-masalah masyarakat ini? Ini dah masalah masyarakat. Bila warga negara Bangladesh masuk ke negara kita, dah tentu ekonomi kita dirampas oleh 500 orang ini. Dia orang pakai duit di Malaysia untuk kegunaan dia orang sahaja. Tapi selebihnya mereka hantar ke kampung. Bukan dikatakan rakyat Malaysia sendiri pun ada di negara luar, tetapi tak sebanyak itu. Ini terlampau banyak. Terlampau banyak sehingga 500,000. Kita tidak perlu buat bantahan terhadap kemasukan ini. Kita perlu cantas, kita perlu tekankan kerajaan. Ini tidak boleh. Kami rakyat Malaysia tidak membenarkan, sebab ini kerajaan rakyat. Ini negara demokrasi yang dipimpinkan oleh kuasa-kuasa rakyat. Kenapa keputusan sahaja diberikan kepada pemimpin? Dengar dulu pandangan-pandangan rakyat, dengar dulu pendapat rakyat, kenapa mereka tidak mahu. Bila dimasuknya warga asing, bukan semuanya di situ baik. Ada yang jahat. Kita nak elakkan daripada perkara yang buruk berlaku balik. Sebab apa? Masalah antisosial akan meningkat, hak subsidi kita akan dirampas dan segala hak yang diberikan kepada rakyat Malaysia mereka akan rampas. Sebab mereka datang sini bekerja, lepas tu mereka tengok kelonggaran-kelonggaran akta-akta undang-undang kita ni boleh dijual beli. Mereka ini buat satu penempatan di negara kita. Ini adalah realiti. Kalau mereka tidak boleh berjual beli undang-undang, kenapa masalah warga asing di negara ini tidak dapat diselesaikan dengan segera? Tengok di Singapura, mana ada perkara macam tu. Mereka berintegriti dengan undang-undang dia. Kita pun ada undang-undang, rakyat Malaysia pun bangga dengan undang-undang kita, negara kita sendiri. Tapi apakah penyelesaian yang dapat dibuatkan daripada segi undang-undang? Bila kita pergi buat masalah dengan warga asing yang berniaga ini, kita yang disabitkan kesalahan, kita yang dipanggil untuk memberi penerangan. Kita tak pukul, kita tak apa, kita bagi amaran saja, tapi kita dipanggil. Tapi warga asingnya apa jadi? Sehingga sekarang kita tak tahu apa yang akan jadi jika warga asing berniaga di negara ini. Apa yang akan jadi jika warga negara asing merampas hak rakyat Malaysia ini? Apa akan jadi dari segi undang-undang? Tidak dapat diperjelaskan, dan kerajaan sendiri di parlimen sendiri tidak dijelaskan benda itu. Perkara begini perlu dibincang dengan rapi untuk menyelesaikan masalah rakyat. Di sini rakyat pun dalam situasi ataupun keadaan susah lagi. Hari ini mereka pula bercadang untuk membawa warga Bangladesh ke negara kita. Ini perlu kita bangkitkan. Itu cantas, kita tidak perlu kerajaan cakap orang cakap tangguh dulu untuk kemasukan ini. Kita tidak perlu tangguh kerajaan Malaysia. Dengan baik-baik kerajaan Malaysia, kerajaan persekutuan Malaysia, kita tidak perlu tangguh benda ini. Kita tidak perlu cari penyelesaiannya di Malaysia. Jangan tidak dapat menyelesaikan masalah ekonomi untuk kapitalis ni, kamu jemput warga negara asing untuk ke sini bekerja, dan bila bekerja masalah pula banyak daripada kebaikan. Masalah ditimbulkan dari segi undang-undang.
Tak payahlah. Mereka datang untuk menyusahkan diri kita. Elok kita elakkan daripada awal. Dan sebelum ini pun kita pernah lihat apakah masalah-masalah yang dibangkitkan oleh warga asing ini. Ini perkara paling penting untuk dibangkitkan di parlimen, di mana-mana tempat, buat memang demokrasi. Kita ada hak. Kita memberi pandangan, menggunakan hak di Malaysia ini dipersilakan. Itu hak kita diberi daripada segi perlembagaan. Kita tidak melanggar mana-mana undang-undang, kita tidak memprovokasi mana-mana kerajaan, cuma kita memberi pandangan terhadap kerajaan. Jangan buat begitu. Jangan luluskan sebulat-bulatnya. Kajian dulu, buat kajian yang teliti, baru masukkan. Kenapa sehingga banyak itu? Kami rakyat perlu tahu kenapa perlunya sebanyak itu warga asing ke negara itu. Kita ni yang ada pun bermasalah, datang pula yang baru bermasalah lagi. Mereka buat masalah lebih daripada rakyat Malaysia. Ya, rakyat Malaysia ini boleh dikawal lagi, tapi mereka datang seolah-olah ini negara mereka. Senang lenang mereka bawa motosikal ke mana-mana tanpa lesen, tanpa ada rasa takut, ya, berniaga di mana-mana tempat tanpa ada rasa takut. Mengapa perkara-perkara itu terjadi? Kami sebagai rakyat Malaysia malu dengan pihak berkuasa. Agensi-agensi yang diberikan tanggungjawab itu tidak melaksanakan tanggungjawabnya dengan jujur, dengan ikhlas, dengan integriti. Kami malu. Kami malu sebab tak ada penyelesaian daripada bab itu. Kami bukan nak maki, nak kritik kerajaan ataupun kerajaan negeri, kerajaan persekutuan, tetapi kami sedih, kami kecewa dengan pemimpin ini, dengan kepimpinan kerajaan ini, kerajaan sebelum ini pun. Sebab apa? Penyelesaian tidak ada. Kami buat rakyat Malaysia memberi pandangan untuk penyelesaian, bukan nak buat masalah lagi. Memberi idea, memberi pandangan yang bernas untuk dapat sistem itu berbeza. Kita lawan sistem ini saja, bukan kita lawan negara. Kita lawan sistem yang diciptakan oleh kerajaan untuk kebaikan mereka, tapi kebaikan untuk mereka sahaja, tak ada untuk rakyat. Itu yang kami bangkitkan. Itu yang saya tidak puas hati. Kenapa boleh terjadi perkara-perkara ini? Kita sebagai rakyat sendiri boleh fikir di manakah kelemahan, di manakah kelekaan. Itu yang kita akui benda tu. Di manakah kelemahannya? Di manakah kelekaan? Sehingga hari ini kenapa tidak ada yang dapat selesaikan masalah? Gaji dapat, akta ada, pihak berkuasa ada, ya, segala semuanya ada untuk bertindak, tetapi kenapa tidak ada penyelesaian? Masalahnya kenapa wujud lagi? Sebenarnya kalau ikutkan akta, ikutkan undang-undang yang sedia ada ni, masalah-masalah begini tidak ada. Tapi kenapa boleh ada? Fikirkan sendiri, kita boleh tahu di manakah silapnya, di manakah kelekaannya, di manakah kelemahan sistem yang dicipta oleh kerajaan ini. Kerajaan dah cipta, tapi pihak berkuasa tidak melaksanakan dengan betul. Saya di sini bukan menyatakan keseluruhan pihak berkuasa. Pihak-pihak berkuasa tertentu memainkan peranan untuk memusnahkan sistem. Orang begitu kita perlu cantas. Itu yang kita cantas dulu. Bukan agensi itu. Agensi itu dalam tu. Orang dalamnya bermasalah, tidak berintegriti. Jika dah tahu tidak boleh berintegriti, bermata duitan, berhenti. Bagi yang jujur, yang ikhlas, yang boleh menyelesaikan, boleh memberi pandangan, boleh memberi idea-idea untuk bertindak, bagi mereka sahaja. Ya, saya harap benda ini sampai kepada semua. Kita bukan nak buat batu bantahan. Kita tidak mahu langsung warga asing masuk ke Malaysia. Kami harap kerajaan memberi idea-idea bernas untuk menyelesaikan masalah rakyat dulu. Ya, menarik minat rakyatnya sendiri untuk menceburi bidang-bidang tertentu, memberi gaji tinggi, memberi semua fasilitas yang boleh kita menikmati, bagi seperti itu. Jangan memberi hak kita kepada rakyat. Sebenarnya hak company, hak kerja di Malaysia itu adalah hak rakyat, tetapi semuanya kebanyakan dimakan oleh warga asing. Ya. Sekian, terima kasih daripada saya, Suman Sibam.